Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh basyiran wa naziran bayna yaday sa'ah fa addal amanah wa ballagha risalah wa nassaha al ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammad ar-rahmatil muhdah wa ni'matil musdah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumil la raiba fi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'alna alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Yang saya muliakan, lagi saya hormati Kakanda Abang Fatah selaku timbalan pengerusi. Yang bahagia Tuan Pengerusi Surau Al-Husna, Ashabul Fadilah Tuan Imam, ahli jawatankuasa surau, seterusnya para jemaah yang saya hormati sekalian. Tidak lupa juga kepada sahabat-sahabat saya dalam Northern Versus Honors Group, NVOG. Tadi Abang Fatah sebut NGOV, dua kali berjumpa dah, tak betul-betul. Maknanya lidah tu nak kena tarik kikih dengan cincin mai. Kan? Kalau burung kakak tua dia nak bagi bercakap, dia tarik lidah, dia kikih dengan cincin bas, dia boleh bercakap. Kan? Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Saya tak tahu sambutan yang begitu hebat daripada sahabat-sahabat kita ni, yang saya menganggapkan dan juga menganggarkan sahabat-sahabat daripada MVOG ni, mereka ni adalah orang yang Allah Ta'ala takdirkan untuk bersama-sama qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seperti mana yang Nabi sebut, sab'atun yuzilluhumullah yawma la zilla illa zilluh. Nabi kata ada 7 golongan yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi naungan kepada mereka ketika mana di padang mahsyar. Antara dia naungan yang tidak ada naungan selain daripada naungan Allah diberikan kepada 7 golongan. Jadi pada mereka inilah, yang ni pada saya lah, pada saya bukanlah muhadis. Saya bukan orang yang layak untuk mentafsirkan sesuatu hadis. Tetapi bila saya baca, kemungkinan perkara ni ada pada mereka, dan mudah-mudahan asallahu, mudah-mudahan Allah Ta'ala berilah benda ni pada mereka. Yang kata MVOG ni ada 2 kelompok. Yang pertama, qalbuhu mu'allaqun bil masajid, iaitulah hati-hati mereka ini terikat dengan masjid. Apa maknanya? Kita duk tengok apa saja program masjid, bila kita petik saja MVOG ni, macam tekan token, semua on. Kita minta 5 orang, mereka hantar 20 orang, mereka hantar 30 orang, mereka hantar 40 orang. Baru ni pun kita pergi ke Bukit Kapar, Bukit Kapar di Selangor kita pergi. Kita minta juga pertolongan daripada mereka. Mereka dengar kata masjid, terus on, tuan sekalian. Lepas tu kita pergi Bukit Sekara, kan? Bukit Sekara, Pahang. Kita pergi buat bantuan, buat benda baik lah, benda baik. Alhamdulillah, bila mereka dengar kata nama masjid ni, terus on. Maknanya di situ saya duk nampak kemungkinan perkataan masjid itulah yang telah menghubungkan mereka, dan perkataan masjid itulah yang menggetarkan dan menjentik keimanan yang ada pada diri mereka untuk mereka ini terus berhubung dengan masjid. Jadi begitu juga dengan kita di sini, bukan hanya jemaah Masjid Abdullah Fahim, tetapi juga tuan-tuan sekalian
yang Allah Subhanahu wa takdirkan musalla, tempat semayang Al-Husna ni, tuan-tuan juga haruslah ada hati yang boleh berkait dengan surau ni. Dia juga disebut sebagai masjid ataupun disebut sebagai tempat sujud. Jadi tuan-tuan sekalian, satu golongan yang Nabi kata Allah Ta'ala akan menaungi mereka. Waktu tu kita kelang kabut di padang mahsyar ni. Kita kelang kabut dengan ramainya manusia. Bukan hanya kita. Hadis Nabi riwayat Imam Muslim, hadis Nabi riwayat Imam Tirmizi menyatakan bahawa bukan hanya manusia yang akan berada di padang mahsyar. Dengan binatang dia, dengan malaikat dia, dengan jinnya, semua akan berada. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Surah Yasin kita baca. Dengan sekali pekikan, dengan sekali tiupan sangkakala, semua akan bangun daripada kubur masing-masing. Apabila orang yang beriman kepada Allah, mereka akan bangun, mereka bergembira. Pasal apa? Pasal hari yang dinantikan itu telah hampir tiba. Tetapi bagi orang-orang yang abdul kafir, hamba yang ingkar kepada Allah Ta'ala, mereka akan bangkit dalam keadaan badan yang begitu malas. Lalu mereka menyatakan, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Hadis ayat surah Yasin ni semua pakat baca. Apa mereka kata? Mereka mengkit-mengkit, mereka kata ya wailana. Wail ni makna dia celakalah kita ni. Punggahlah kita. Punggah ni tak apa nak kasar sangat. Dia kata jahanamlah kita ni. Mampuihlah kita ni. Itu bahasa yang agak kasar sikit. Man ba'asana min marqadina. Siapa yang membangunkan kita ni? Kita dah tidur dah, kita dah duduk tani dah. Duk ingat ke tak ada apa dah proses yang akan kita tempuhi di alam akhirat. Rupa-rupanya inilah hadza ma wa'adar rahman, inilah apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala bersifat rahman, wasadaqal mursalun, dan benarlah apa yang telah disebut dan disampaikan oleh para rasul yang diantar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua pakat bangkit, fa idahum jami'un ladaina muhdarun, pakat berjalan, pakat tunduk kepala penuh dengan penyesalan. Ada orang yang tak sabar untuk nak bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Kita berdiri, kita akan berada di satu ardun bayda, iaitulah satu padang yang putih, yang kuning kekuningan, yang disebut sebagai mahsyar, iaitulah tempat berkumpul semua orang. Orang akan duduk di situ berdasarkan kepada amalan-amalan kita. Tajri bihim bi'amalihim, tajri bi'amalihim, kita berjalan di atas amalan-amalan kita. Nabi kata apa? Ada satu golongan yang akan Allah Ta'ala menaungi mereka di saat itu. Tudna syams, walaupun matahari duduk sejengkai di atas kepala mereka, mereka berasa tenang, mereka berasa diteduhi, mereka berasa dinaungi. Siapakah golongan ini? Iaitulah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Satu golongan yang hati dia itu apa saja yang dia boleh bagi kepada masjid, dia boleh bagi kepada surau, dia nanti akan berkhidmat untuk masjid dan juga surau. Tiap hari dia menunggu apa saja yang aku boleh bagi kepada surau. Dia bukan bertanya apa yang surau boleh bagi kat kami, tapi apa yang boleh kami salurkan, boleh kami khidmatkan kepada masjid dan juga surau. Tuan-tuan, nak dapat hati yang macam ni cukup susah. Kita kelang kabut buat macam-macam program, buat macam-macam acara untuk nak tarik orang mai ke masjid, tapi orang tak mai juga. Pasal apa tuan-tuan? Antara punca dia, hati mereka itu tidak tertarik untuk datang. Jadi golongan ni, satu, saya bahasakan mereka ataupun saya menganggap mereka begitu. Bila masjid sebut apa-apa program, semua pakat nak main, semua pakat nak tolong, semua pakat nak, orang kata apa, nak involve dalam program masjid. Dan yang kedua, golongan MVOG ni juga adalah golongan yang disebutkan oleh Nabi SAW juga sebagai warajulani tahabani ijtama alaihi ilallah wa tafarraqa alaihi. Golongan yang bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjumpa kerana Allah, mereka bertemu kerana Allah, dan mereka juga berpisah kerana Allah. Pasal saya secara peribadi, saya jumpa golongan ni ataupun jumpa sahabat-sahabat saya ni 2 kali tuan-tuan sekalian dalam keadaan yang ramai macam ni. Iaitulah ketika mana nak buat benda baik. Tuan-tuan, bila kita jumpa sahabat yang nak buat benda baik dan kita berpisah dengan dia nak buat benda baik, pasti dia akan tanya kita,
Lepas ni bila lagi kita nak buat benda baik. Maknanya kalau benda baik dia masuk dalam tahaban fillah, ijtama' alaih wa tafarraqa alaih. Orang yang bertemu berkasih kerana Allah, berpisah juga kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa tuan-tuan? Saya sebut juga benda ni tak rugi untuk kita bertemu dan berpisah kerana Allah. Bila ada orang nak buat baik, kawanlah dengan mereka. Bila ada orang buat baik, bersahabatlah dengan mereka. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Kerana di sana ada sebuah hadis. Yang ni hadis ni saya selalu duk baca. Kata Nabi SAW, ketika mana sudah dipisah-pisahkan di antara penghuni neraka dengan penghuni syurga, tiba-tiba penghuni syurga dia masuk dalam syurga, dia tanya malaikat, mana ikhwani, mana kawan-kawan kami, mana sahabat-sahabat kami, alladzina yusalluna wa yahujjuna, yang orang yang semayang dengan kami, yang selalu duk mai semayang berjemaah dengan kami, yang pi umrah, yang pi haji sekali dengan kami, wa yasumuna, orang yang berpuasa sekali dengan kami, buka puasa apa semua sekali dengan kami. Mana depa ni? Ini golongan penghuni syurga. Dia tanya kepada malaikat. Lalu malaikat menyatakan hum finnar. Malaikat kata kawan hampa yang hampa cari tu depa duk api neraka. Mungkinlah ada sikit dosa-dosa yang mereka buat, yang mereka terpaksa menerima hukuman daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi penghuni syurga ni tuan-tuan sekalian, hati mereka tak tenteram. Pasal di dunia dah berjanji dah, aku nak berkawan dengan hang, aku nak bersahabat dengan hang, bukan dekat atas dunia, tetapi sampai akhirat, sampai dalam syurga. Itu doa yang disebut-sebutkan. Tiba-tiba bila mereka sampai dalam syurga, mereka tidak bertemu dengan kawan mereka yang mereka janji ketika mana duduk atas dunia dulu. Inilah yang menyebabkan kesedihan, perpisahan yang nyata, yang telah mengalami, yang telah menjadi satu dilema dalam diri mereka ketika mana berada dalam syurga Allah Ta'ala. Mereka minta kepada malaikat untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Malaikat membenarkan. Lalu mereka bertanya kepada Allah, dan Allah Ta'ala menyatakan bahawa mereka berada dalam api neraka Allah Ta'ala. Mereka minta juga. Mereka merungut depan Allah. Mereka duk minta juga, ya Allah, kami nak jumpa kawan kami. Kami nak masuk syurga sekali dengan mereka. Tuhan kata tak boleh. Mereka duduk dalam syurga. Hampa duduk dalam api neraka. Hampa duduk dalam syurga. Mereka minta juga. Sehinggakan rahmati, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan rahmatku, akhriju man araftum, hampa pilah masuk ke dalam api neraka dan bawa keluar siapa-siapa yang hampa kenal. Allahu Akbar. Mereka masuk dalam api neraka, mereka tengok kawan-kawan mereka yang duk gagau, yang duk gamit apa semua ni, duk kena bakar dengan api neraka ni. Sehinggakan mereka berjaya menggapai tangan orang yang ingin menarik mereka keluar daripada api neraka dan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan tengok, inilah barakahnya kekuatan sahabat yang kita maksudkan kepada tuan-tuan sekalian. Warajulani tahabani fillah, dua golongan yang berkasih-kasihan kerana Allah. Ijtama' alaih wa tafarraqa alaih, mereka bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah Ta'ala sampai di akhirat. Bahasa lah kita kata til jannah lah bahasa lah ni kan. Til jannah dia kata sampai ke syurga kita berkawan. Tuan-tuan macam itulah. Habis-habis tu Tuhan kata pula kepada penghuni syurga ni. Tuhan kata Syed, jangan duk pi lagi. Hampa pi masuk Syed dalam syurga, hampa pi tengok siapa-siapa yang ada misqala dzarrah minal iman, siapa yang ada sebesar zarah daripada iman. Kalau hampa kenal depa, hampa suruh tangan, hampa tarik depa masuk ke dalam syurga bersama dengan hampa. Inilah yang dikatakan rahmat Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepada golongan yang berkasih kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, mereka pun masuk dan mereka tarik orang-orang yang mereka kenal. Inilah barakah dia bila kita bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, yang ni baru mukadimah kan. Yang inilah yang saya anggap kepada golongan-golongan NVOG. Sekali lagi bang Patah, NVOG. Cuba sebut tengok kan. Sebut bagi kena. Tidak kan. Jangan jadi saya sebab kan. Kan kalau sebut tak kena, saya sebab kan. Kalau sebab siapa pi faham dia tahulah kan. Kan
Bila Tok Siak tu kata Tok Bilal kah? Tok Bilal tu kata saya sebab kan. Maknanya kita sayang lah Tok Bilal tu pasal kita duk sebut dia selalu. Kan? Baik, hadirin mukminin rahimakumullah. Malam ni tuan-tuan dengan kesempatan yang ada. Saya pun takkan lama bercakap sebab saya memang jenis saya. Kalau nak bagi lama, jangan ada bau-bau yang mengganggu hidung saya. Ni bau kambing ni lagu ke lama ke dekat. Jadi saya tak boleh. Kalau bau kambing ni, dia mula mengganggu konsentrasi saya. Kalau saya pun terganggu, tuan-tuan hak duk dengar pun tak nampak saya dah, duk nampak kambing duk cakap. Yang ni saya takut. Hadirin mukminin rahimakumullah. Tuan-tuan, kita kupas dua benda. Tajuk yang diberikan pada malam ni, iaitulah peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat akhir zaman. Saya nak petik dulu siapakah yang dikatakan umat akhir zaman. Saya nak bawa kepada tuan-tuan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Dalailun Nubuwah yang dikarang oleh Imam Al-Baihaqi. Dia memuatkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Amr ibn Shu'aib radhiyallahu taala anhu wa ardah. Dia kata satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kami. Amr bin Shu'aib ni dia kata Nabi tanya kami. Nabi kata ayu khalqi a'jabu ilaikum imana. Nabi kata wahai sahabat aku, hangpa tahu tak ada makhluk yang aku ni berasa cukup takjub kepada mereka. A'jaba ni makna dia ismun tafdil, dia lebih besar, lebih takjub. Kan? Kalau takjub ni dia rasa bangga. Kalau a'jaba dia lebih daripada rasa bangga. Macam kita duk sebut perkataan kabirun. Kabirun ni besar. Tapi kalau nak tunjuk yang lebih besar, akbar. Sebab tu kita kata Allahu Akbar. Maknanya Allah lah yang maha besar, yang lebih besar daripada segala-galanya. Boleh tak kita kata Allahu Kabir? Tidak sepatutnya dan tidak sepadan. Pasal apa? Kalau benda besar ni banyak, tetapi yang terlebih besar, iaitulah akbar. Macam nama Fadil, contoh dia. Kalau kita nak nama Fadil tu lebih daripada tu, Fadil ni yang mempunyai kelebihan. Tapi kalau yang terlebih baik daripada yang mempunyai kelebihan, kita duk sebut apa? Afdal. Kan macam tu. Apa amalan yang paling afdal? Maknanya lepas afdal tu tak ada amalan yang paling hebat, yang paling mempunyai kelebihan. Jadi sama juga macam hadis Nabi dia tanya kepada sahabat dia. Dia kata ayul khalqi, hangpa tahu tak yang dikatakan makhluk Allah Taala a'jabu ilaikum imana, yang terlebih takjub aku berasa terkejut dengan depa ni daripada soal keimanan mereka. Macam mana kepercayaan mereka, macam mana akidah mereka. Hangpa tahu tak siapa dia? Makhluk yang mana? Lalu sahabat Nabi menyatakan qalu al-malaikah. Sahabat Nabi kata kami tahu ya Rasulullah, makhluk itu yang iman mereka hebat, yang iman dia tu engkau takjub dengan mereka, iaitulah al-malaikah. Mereka itu adalah para malaikat. Lalu kata Nabi SAW, wa ma lahum la yu'minuna wa hum 'inda rabbihim. Nabi kata aku tak terkejut sangat dengan iman mereka ni, para malaikat ni. Pasal apa? Pasal mereka ni duk tengok Allah Ta'ala selalu. Jadi bila tengok Allah Ta'ala selalu, takkanlah tak beriman kepada Allah. Jadi aku tak heran sangat kalau mereka ni beriman kepada Allah. Sahabat Nabi kata, bila Nabi sebut macam tu, mereka kata an-nabiyun, mungkin para nabi ya Rasulullah. Mungkin para nabi ni kot. Mereka ni para nabi, jadi mereka ni iman mereka ni hebat ni. Itulah yang membuatkan engkau berasa takjub dengan mereka. Apa kata Nabi SAW? Wa ma lahum la yu'minuna wal wahyu yanzilu alaihim. Dengan para nabi dan rasul pun aku tak apa nak takjub sangat. Aku tak apa nak berasa terkejut sangat bila mereka beriman kepada Allah. Pasal apa? Kerana mereka ni wahyu diturunkan kepada mereka. Jadi tak patut sangatlah kalau wahyu turun mereka tidak beriman, tak patut sangat. Jadi kalau mereka beriman pun taklah aku berasa terkejut sangat. Pasal wahyu duk turun kepada mereka. Lalu sahabat Nabi menyatakan, kalau macam tu ya Rasulullah, nahnu, kamilah sahabatmu ya Rasulullah. Mungkin engkau terkejut dengan iman yang ada pada kami. Tuan-tuan, kita tengok iman para sahabat. Bilal bin Rabah, macam mana dia diseksa tuan-tuan sekalian. Dia diheret di kota Mekah, yang keluar daripada mulut dia ahad. Allah Ta'ala satu, Allah Ta'ala satu. Macam mana Ammar bin Yasir, dia nampak pak dia Yasir dibunuh di hadapan dia. Dia nampak mak dia Sumayyah yang disula di hadapan dia. Tetapi langsung tidak menggugah keimanan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Sahabat-sahabat yang lain tuan-tuan sekalian, Asma binti Abu Bakar, anak dia Abdullah ibnu Zubair,
yang mana dihukum, yang mana dibunuh dan disalib, diheret, ditunjukkan di hadapan orang. Kalaulah melawan yang dikatakan pemerintah, melawan yang dikatakan benda-benda tagut, inilah di antara dia. Tetapi langsung tidak pernah menggugah perasaan Asma' binti Abu Bakar yang ketika itu mata dia buta. Apa makna dia, tuan-tuan sekalian? Sahabat-sahabat Nabi ni iman dia cukup hebat, cukup terkenal, cukup unggul yang kata iman Nabi. Depa kata kepada Nabi, mungkin kami ikut, iman kami ikut ya Rasulullah. Lalu apa kata Nabi SAW? Wa ma lakum la tu'minuna wa ana baina azhurikum. Kalau hampa ni yang kata iman hampa tu hebat, aku tak heran sangat. Pasal apa? Pasal aku ni bersama dengan hampa. Kan? Maknanya kalau hampa nampak longlai iman hampa, aku ada. Aku boleh charge balik. Aku boleh bagi balik, tajdid balik, perbaharu balik iman hamba ni. Aku ada. Jadi aku tak pernah heran sangat. Sahabat Nabi pun heran. Golongan yang mana ni yang Nabi ta'ajub? Golongan yang mana ni yang Nabi rasa bangga dengan depa ni? Lalu kata Nabi SAW, inna a'jabal khalqi, sesungguhnya orang yang paling aku ta'ajub dalam makhluk Allah Subhanahu wa taala, iaitulah laqaumun yakunu ba'dakum, kaum yang datang selepas daripada kamu. Kaum yang datang selepas daripada kamu, yajiduna suhufan fiha kitabun yu'minuna bima fiha, iaitulah golongan yang mereka tidak pernah melihat aku. Golongan ni tak pernah hidup sezaman dengan aku. Aku tak ada nak bagi kepada mereka suntikan iman. Dan golongan ni ketika mana diberikan suhuf, diberikan kitab kepada mereka, mereka beriman, mereka beramal dan mereka percaya dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Depa tak jumpa aku, kata Nabi, yang depa jumpa apa? Iaitulah sunnah yang aku tinggalkan kepada mereka. Mereka tak pernah nampak aku pun, depa tak pernah jumpa Jibril pun, tetapi mereka mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada aku dan disampaikan kepada mereka. Inilah golongan yang disebutkan sebagai golongan yang berada di akhir zaman, yang Nabi SAW berasa bangga sangat-sangat orang-orang yang boleh beriman kepada Nabi, orang-orang yang boleh mengikut dan juga mengihyakan, menghidupkan sunnah baginda Nabi SAW. Yang inilah yang dikatakan orang akhir zaman, iaitulah penduduk akhir zaman, yang dikatakan manusia akhir zaman. Tuan-tuan, banyak kelebihan Tuhan bagi kepada kita akhir zaman. Daripada hadis ni juga kata Nabi SAW, hadis ni juga disebut sebagai Mughirah ibnu Qais dan juga disebut oleh Abu Hatim, dan hadis riwayat Imam Ahmad juga menyatakan apa? Mereka beriman kepadaku, kata Nabi. Mereka beriman kepadaku padahal mereka tidak bertemu dengan aku. Mereka membenarkan diriku tanpa menyaksikan kehadiran aku kepada mereka. Tuan-tuan, kita percaya tak percaya Nabi SAW sama dengan kita? Semua orang percaya. Mai daripada mana tuan-tuan percaya, tuan-tuan sekalian? Dua benda. Kita dengar Quran, kita dengar hadis Nabi SAW. Nabi kita tak pernah berjumpa pun. Tapi dekatnya hati kita. Ada di kalangan tuan-tuan yang boleh berselawat satu hari sampai beratus-ratus kali. Mai mana kekuatan untuk nak berselawat itu? Iman kekuatan dia. Tuan-tuan boleh mai semayang di masjid, tuan-tuan boleh mai semayang di surau. Seperti mana yang Nabi sebut, sallu kama ra'aitumuni usalli. Hampa semayang macam mana hampa tengok aku semayang. Kita tak pernah pun jumpa Nabi. Facebook Nabi pun tak ada, Twitter Nabi pun tak ada, apa cerita tentang Nabi pun tak ada yang tergambar di fikiran kita, melainkan daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Tetapi kita beriman. Yang ni yang Nabi bangga ni. Sehingga kan tuan-tuan, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi kata, wadidtu anni laqitu ikhwani, aku rindu sangat-sangat aku nak berjumpa dengan saudara-saudara aku. Nabi kata. Sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, awalaisa nahnu ikhwanaka ya Rasulullah? Rasulullah, kami ni bukan saudara kamu kah? Kami ni bukan ikhwan kamu kah? Dalam bahasa Arab, saudara ni ikhwan. Ikhwan ni saudara lah. Kan asal ada perkataan akhun. Akhun ni ukhwah, ikatan, hubungan saudara. Kan ana akhukum fil Islam, ana akhukum fil Islam. Kita duk kata aku ni adalah saudara hampa dalam Islam. Jadi saudara ni disebut sebagai ikhwah ataupun ikhwan.
Sahabat Nabi tanya, "Awalaysa nahnu ikhwanaka ya Rasulullah?" Kami ni bukan saudara kamu ke ya Rasulullah? Nabi kata apa? "Antum ashabi." Kamu ni adalah sahabat-sahabat aku, Nabi kata. "Walakin ikhwani," tetapi yang kata saudara aku ni siapa? "Amanu bi walam yarawni." Mereka yang beriman kepada aku dalam keadaan mereka tidak pernah melihat aku. Allahu Akbar. Tuan-tuan nampak tak? Kita tak pernah pun jumpa Nabi, tuan-tuan sekalian. Tak pernah pun jumpa Nabi. Hatta dalam mimpi itu pun, tuan-tuan sekalian, mungkin ada orang yang Allah Ta'ala takdirkan berjumpa dengan Nabi, dan mungkin ada yang tidak berjumpa dengan Nabi SAW. Ada orang yang Allah Ta'ala bagi rezeki, dia boleh berjumpa di mana? Ketika mana dia buat umrah, ketika mana dia buat haji. Itu pun boleh berjumpa dengan Nabi SAW, tuan sekalian. Tapi tak semua rezeki itu Allah Ta'ala bagi. Maknanya kita tidak bertemu dengan Nabi, tetapi kita beriman keberadaan Nabi SAW dan kita menghidupkan sunnah Nabi. Itulah di antara orang ataupun umat akhir zaman yang dalam definisi baginda Nabi SAW. Hadirin mukminin rahimakumullah. Kita bahas tentang umat akhir zaman, penghujung daripada tajuk kita, yang tu selesai. Bila tuan-tuan tanya siapa umat akhir zaman, orang yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi, orang yang beriman kepada Nabi, itu di antara dia. Kan? Baik. Lepas tu pula, apa peringatan? Apa peringatan Nabi SAW kepada umat akhir zaman ni? Pasal apa tuan-tuan sekalian? Pasal kita tak jumpa Nabi dah. Kita tak ada lah satu saluran untuk menghubungkan kita kepada Nabi. Kalau kita bercakap pun, Nabi tak boleh balas dah, walaupun Nabi dengar. Macam mana Nabi menyatakan dalam sebuah hadis Nabi SAW. Nabi menyatakan, "Man salla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyara." Siapa yang berselawat kepada aku dengan sekali selawat, Allah Ta'ala selawat kepada dia dengan 10 kali selawat. Dan Nabi menyatakan selawat yang kamu selawat itu akan disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada aku. Maknanya itu hubungan kita dengan Nabi. Tapi Nabi boleh jawab tak pada kita balik, tuan-tuan? Tidak ada saluran untuk Nabi nak jawab. So, apa yang ada hubungan antara kita dengan Nabi? Iaitulah kita mendengar peringatan dan juga kita menjalankan perintah ataupun segala nasihat yang dibuat oleh Nabi. Itulah hubungan di antara kita dengan Nabi SAW. Macam mana kita dengan mak kita yang sudah meninggal. Macam mana kita dengan ayah kita yang sudah meninggal. Macam mana tuan-tuan nak rasa keberadaan dia dengan kita? Bila kita buat satu benda yang dia suruh, kita akan rasa di situlah keberadaan ayah dan mak kita yang sudah meninggal. Kan? Waktu kita nak semayang, kita hampak-hampakkan sejadah. Mak kita selalunya, waktu kita kecil, dia nak suruh kita semayang. Dia kata, "Adik," dia akan hampak dulukan sejadah. "Adik semayang." Tiap kali kita nak semayang, dia tolong hampak ke sejadah kat kita. Dia tolong hampak ke sejadah kat kita. Bila kita dah besar, bila kita dah ada keluarga, mak kita pun sudah meninggalkan kita dahulu, tuan-tuan sekalian. Waktu kita hampak-hampak ke sejadah, kita akan tergambar muka dan wajah ibu kita yang tengah duk hampak ke sejadah main kat kita ni. Kita teringat, inilah pesanan mak aku. Masa itulah kita akan rasa dalam resapan hati kita, dalam setiap saluran darah dan denyutan nadi kita, keberadaan ibu kita yang telah memberikan nasihat supaya duk suruh sembahyang. Dan inilah yang disebutkan oleh Profesor Dr. Hamka di dalam ceramah dia. Dia memetik kata-kata Ahmad Syauqi, seorang pensyair daripada Mesir. Inilah yang dikatakan sebagai umrun sani, kehidupan kali kedua, tuan-tuan sekalian. Pelik dengar kehidupan kali kedua ni. Kita dah mati habis lah kehidupan pertama, lepas tu nak ada kali kedua pula, tuan-tuan sekalian. Tapi apa kata Ahmad Syauqi? Dia kata, buatlah segala kebaikan, buatlah kebaikan banyak-banyak. Sebab apa? Bila orang sebut kebaikan kamu, bila orang rasa kebaikan kamu itu bersama dengan mereka, itulah umrun sani, itulah kehidupan kali kedua bagi kamu. Tuan-tuan, siapa yang bangunkan surau ni? Waktu mula-mula orang yang membangunkan surau ni, waktu tu surau ni baru dibina, lepas tu tak ada jawatankuasa surau, kita baru ada jawatankuasa penduduk. Tuan-tuan, mungkin ada seorang, dia ni lah yang pergi setiap rumah, tuan-tuan sekalian. Duk pergi habang setiap rumah, nanti mailah ke masjid, mailah ke surau, kita nak buat mesyuarat sikit untuk kita nak lantik jawatankuasa surau. Nampak tak sekalian? Orang tu di mana sekarang? Orang tu sudah meninggal. Yang ni contoh aja, contoh aja. Saya tuan-tuan kata, ada ustaz, kami semua ada lagi. Contoh. Tuan-tuan, contoh. Dia dah meninggal dah. Tapi bila kita duduk sama-sama kita ni, orang luar pula main, kata surau ni nampak meriah no. Itulah.
Bila kami cerita bab surau ni, kami teringat haji tu. Tuan-tuan nampak tak? Kami teringat haji tu. Dialah waktu pagi, waktu petang, berpeluh lah apa, duk pergi setiap rumah, duk ketuk pintu ni. Duk abang kata main lah. Bila dah ada tertubuhnya jawatan kuasa surau ni, daripada dia, tuan-tuan sekalian. Kebaikan dia tu mengalir kepada kita yang kita rasai sekarang. Itulah seolah-olah dia masih hidup walaupun dia sudah meninggal, tuan-tuan sekalian. Dan inilah yang disebutkan oleh hamka. Baik, hadirin mukminin rahimakumullah. Jadi tuan-tuan sekalian, baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia memberikan kepada kita peringatan ni Nabi ni. Jadi dengan peringatan dia itulah yang menghubungkan di antara kita dengan dia. Apa peringatan dia? Tuan-tuan, saya tengok di masjid di surau ni mungkin tak ada kot. Ada masjid-masjid yang depa beli tang mana atau kalau tuan-tuan perasan khutbah terakhir ataupun khutbah hajjatul wada', iaitulah khutbah haji perpisahan. Macam-macam lah orang letak dalam tu. Tuan-tuan pernah baca tak di antara keratan-keratan khutbah dia? Allahu Akbar. Inilah khutbah tuan-tuan sekalian yang melibatkan di antara hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah khutbah yang menyangkut di antara hubungan hamba dengan hamba. Inilah khutbah yang menyangkut di antara perilaku dan kehidupan manusia. Dan inilah sebagai khutbah bahawasanya tanda akan berpisahnya dunia ini bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bila Nabi selesai berkhutbah, yang khutbah Nabi itu Nabi sampaikan di satu tempat yang bernama Lembah Uranah, di atas unta dia yang bernama Qaswah. Dan di saat itu tuan-tuan sekalian, lebih daripada ratusan ribu yang ikut haji bersama dengan baginda Nabi SAW pada tahun ke-10 Hijrah. Nabi duduk atas tu tuan-tuan sekalian, atas unta Nabi itu, lalu Nabi berkhutbah yang disebut sebagai Padang Arafah. Kita duk dengar kan di antara manasik haji apa dia tuan-tuan sekalian, iaitulah kita akan berada di Arafah. Nabi kata hajjun Arafah. Nabi kata Arafah itu di antara amalan-amalan untuk kita nak buat haji. 8 Zulhijjah tuan-tuan sekalian, kita akan bertolak daripada maktab masing-masing. Waktu tu disebut sebagai hari tarwiyah. Kan kita pun dah mula pakai ihram apa semua ni tuan-tuan, duk labbaik Allah dah, tak sangka dah labbaik Allah ni. Kan yang hak pemandu kita pun, guide kita pun, mutawif kita, dia pun labbaik Allah, tengok-tengok senyap, lena habis-habis semua dah. Duk ingatkan nak sampai dekat dah, tak sampai lagi tuan sekalian. Kan? Jadi 8 Zulhijjah kita akan turun meninggalkan Mekah, akan menuju ke ke Mina waktu tu. Ke Arafah, minta maaf, ke Arafah. Dan seterusnya 9 Arafah kita sampai. 9 Zulhijjah kita sampai di Arafah. Tuan-tuan, lepas daripada Zuhur, semua pekat duk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai di sana ni, jangan tuan-tuan rasa selesa lah. Siapa hak package 100,000 tu dia mungkin selesa, laku ada aircon. Takat kita habis 9,000 tabung haji bagi ni, pakai lena atas kotak Maggi je. Dan di saat itu makanan yang paling sedap adalah Maggi, tuan-tuan sekalian. Kita hari ni di rumah duk marah anak ni, jangan duk makan Maggi ni, marah anak. Tiba-tiba pergi sana, dia hirup Maggi 3 gelas. Sedap tuan-tuan sekalian. Maggi Arafah ni tak sama macam Maggi Malaysia. Padahal Malaysia bawa pergi sana, dia rasa lain macam tuan-tuan sekalian. Dan waktu tu pun lena pun duk atas kotak Maggi, lena di luar kemah ni. Kan? Jadi bila selepas daripada waktu Zuhur, maka di saat itulah kita akan berdoa tuan-tuan sekalian, pakat menangis. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi yang kita baca lepas daripada semayang tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu doa. Baca yang tu tuan-tuan sekalian. Sebab saat itu saja saat mustajabnya doa. Mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, waktu tu tak dengar dah orang nak sembang ke, tak dengar dah. Semua orang pakat duk berdoa kepada Allah, menangis teresak-esak, menceritakan dan membongkarkan apa yang ada pada diri. Betapa hinanya diri ni tuan-tuan sekalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang orang lelaki pun tak pakai apa? Pakai kain ihram tu. Main dengan panas punya pasal tuan-tuan sekalian, pakai serupa dengan pakai kain tola ya. Dengan badan duk nampak, berdoa kepada Allah Taala. Tak ada apa, hinanya kita tuan-tuan sekalian. Dan di saat itulah baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dia memberikan khutbah, yang mana khutbah dia saya nak baca sikit kepada tuan-tuan antara beberapa pesanan penting yang diberikan dalam hadis ni. Dia kata apa? Dia kata ayuhan nas,
isma'u qawli fa inni la adri la'alli alqakum ba'da 'ami hadha bihadzal mawqifi abada. Dia kata, wahai manusia, tolonglah dengar. Dia kata, isma'u qawli, dengar elok-elok apa yang aku nak sampaikan kepada hamba semua. La'alli fa inni la adri, pasal aku tak tahu adakah aku akan berjumpa dengan kamu ba'da 'ami hadha, lepas daripada tahun ini ataupun di tempat ni. Adakah tahun depan aku boleh mai lagi macam ni ataupun aku berjumpa dengan hamba? Tuan-tuan, ayat ni bila diutarakan oleh Nabi SAW, yang menangis teresak-esak adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardah. Sebab dia tak pernah dengar pun keluar daripada mulut Nabi SAW, aku takkan berjumpa dengan hampa, aku takkan berjumpa dengan hampa. Dia tak pernah dengar. Sayyidina Abu Bakar ni siapa, tuan-tuan sekalian? Sahabat baik Nabi. Sayyidina Abu Bakar ni siapa, tuan-tuan sekalian? Dialah orang yang rapid dengan Nabi, berhijrah dengan Nabi. Sayyidina Abu Bakar ni siapa, tuan-tuan sekalian? Dialah pak mentua kepada Nabi SAW. Yang di atas paha dialah Nabi tidur ketika mana perjalanan daripada Makkatul Mukarramah ila Yathrib kepada Madinatul Munawwarah. Tidur atas paha pak mentua, tuan-tuan sekalian. Rapidnya depa, itu bahasa utara ni, bahasa geluar ayat. Kan? Rapidnya depa ni, akrabnya depa. Allahu akbar, tabarakallah. Tuan-tuan. Jadi bila dia cerita macam tu, dia khutbah macam tu, sahabat-sahabat pakat senyap. Dan di saat itu Rabi'ah bin Umayyah ibn Khalaf, dia inilah yang menjadi orang yang menyampaikan apa yang disebut oleh Nabi, dia sampai kepada orang. Macam kita duk dengar lah ni kan di Masjidil Haram, kita dengar Allahu Akbar. Sekali ada pula satu lagi suara Allahu Akbar, kan kita dengar macam tu, Sami'allahu liman hamidah Rabbana. Dia jadi dua macam tu. Sebab tu tuan-tuan sekalian, bila kita fikir-fikir, ratus ribu kot yang ikut Nabi. Bila Nabi bercakap, tu takkanlah masuk akal dengar sampai hujung, tuan-tuan. Maknanya Rabi'ah inilah yang menyampaikan ke sana, tuan-tuan sekalian. Kan? Jadi semua pakat duk dengar. Baik. Dan Nabi kata apa? Ayuhan nas, wahai manusia, inna dima'akum wa amwalakum alaikum haram an talqaw rabbakum ka hurmati yaumikum hadha. Aku nak abang kepada hampa, sesungguhnya harta, dima'akum, darah hamba, wa amwalakum, harta hamba, adalah haram. Maknanya apa? Jangan kita duk ambil harta benda orang. Kalau bukan hak kita, jangan kita ambil. Kalau hak orang, biarkan hak orang. Hak kita, kita guna. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Pasal apa, tuan-tuan sekalian? Pasal Nabi kata kalau kita ambil hak orang yang bukan hak kita, dia akan menjadi satu bahan ataupun satu bara api neraka yang akan kita makan. Kan? Kalau kita ambil bukan hak kita, kita ambil. Sahabat Nabi Ridwanullah, salah seorang daripada sahabat Nabi, tuan-tuan sekalian, dia ni mati syahid. Bila mereka habaq kat Nabi, ya Rasulullah, fulanun syahid, dia dah syahid ya Rasulullah, syurgalah bilik dia ya Rasulullah. Nabi kata apa, tuan-tuan sekalian? Nabi kata, la, aku melihat dia finnar, aku melihat dalam api neraka. Allahu akbar. Sahabat Nabi terkejut, dia ni syahid, tapi pasal apa kamu melihat dia dalam api neraka? Nabi kata apa? Dia mengambil harta ghanimah sebelum dibahagi-bahagikan. Maknanya hak orang dia ambil dulu kat dia. Dia cuk dulu, itu bahasa kita ni. Dia pergi booking dulu. Perang tak selesai lagi, tapi dia pergi ambil dulu. Dia kata ni hak aku, dia kata disimpan siap-siap. Sekali apa nak bagi juga kat aku, jadi aku ambil awal-awal. Bukan hak dia lagi. Jadi tuan-tuan sekalian, sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, kalau dia ambil benda tu bisyiqqit tamrah, kalau benda tu sedikit daripada buah tamar, Nabi kata juga api neraka. Walau bil arak, kalaulah benda tu hanya sebesar kayu sugi, adakah neraka juga? Wah, pedik sangat kayu sugi. Nabi kata walau bil arak, walaupun besar kayu sugi pun, kalau bukan harta hang, dia akan menjadi api neraka di dalam kehidupan hang dan juga di akhirat nanti. Nabi tak bagi, tuan-tuan sekalian. Jadi peringatan kepada umat akhir zaman. Nombor satu, Nabi pesan buat kat kita, jangan ambil harta orang. Nombor satu, jangan ambil hak orang. Kan? Jangan menafikan hak orang, maknanya kita dengan hak kita yang ada. Seterusnya, kata Nabi SAW juga. Nabi kata, faman kanat indahu amanah falyuaddiha ila man i'tamanahu 'alaiha. Siapa-siapa yang Allah Taala bagi amanah dekat dia. Tuan-tuan, amanah ni kedudukan, pangkat, darjat, jawatan. Yang ni bukan satu tashrif, tetapi ini adalah satu taklif. Sekali lagi saya ulang,
Yang ni bukan satu tashrif. Tashrif ni makna apa? Kemuliaan. Tetapi dia merupakan satu taklif. Taklif ni makna dia bebanan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Imam utama Masjid Abdullah Fahim bukan satu kemuliaan. Walaupun saya disambut oleh MVOG tadi, tuan-tuan sekalian, berasa bangga juga. Kan, mereka tunggu ramai. Tak pernah orang duk tunggu macam ni. Kan? Syok, rasa syok. Bikak-bikak balik. Jangan duk syok sangat. Tu yang lagu tu kan. Sebab lagi saya nak balik seorang-seorang juga. Mereka nak balik rumah mereka masing-masing. Kan? Jadi, jawatan bukan satu tashrif, bukan satu kemuliaan, tetapi jawatan adalah satu bebanan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nombor 2, pesanan Nabi nak abang-abang. Nabi abang kata, ketika mana diberi amanah kepada kamu, maka tunaikanlah amanah itu. Tuan-tuan, amanah ni macam-macam. Pemimpin, amanah dia kepada rakyat, dia bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Imam, amanah dia kepada makmum. Imam pun tuan-tuan sekalian nak kena tengok juga. Dia bukan boleh jadi imam ikut sesuka hati dia. Tiba-tiba dia tengok surah ramai macam ni, rakaat pertama dia bubuh surah Al-Baqarah, rakaat kedua dia bubuh surah Yasin. Tak ada nak masuk rakaat ketiga, makmum pakai jadi bewak habis-habis semua lah ke belakang. Pasal apa? Sakit kepala lutut. Jaga tuan sekalian. Dia kadang-kadang ada imam macam tu. Imam ni bila dia seorang, dia baca surah pendek, tu pun surah pun tak ada nak baca. Tapi bila usia ramai, ramai ni. Dia mula naik Al-Baqarah. Tuan sekalian. Jadi jangan duk jadi imam-imam hak jenis macam tu. So, dia ada tanggungjawab terhadap makmum dia. Nabi SAW pesan. Nabi kata apa? Nabi kata, idza amma ahadakumun nas falyukhaffif. Bila hampa jadi imam di hadapan manusia, ringankan semayang kamu. Kalau kamu semayang seorang-seorang, fayutawil ma syaa. Semayang pilih panjang mana pun. Tuan-tuan, secara orang kata apa ni, soalan lah, tepumeh lah kata ni. Kita kalau semayang di rumah lah agak-agak, kita nak semayang kan macam mana kita semayang di surau ni? Surau ni dengan mai pakai jubah, dengan bubuh kepiah, dengan bubuh minyak esen apa semua, minyak esen. Lah orang tak sebut dah minyak esen lah ni. Orang tua-tua sebut minyak esen. Kan? Mai semayang qabliyah ba'diyah. Semayang di rumah agak-agak ke mana? Baju pun tak pakai. Habis-habis semayang tak ada duk wirid apa, dia lipat-lipat ke sejadah, dia lempak penak atas kipas gitu ya. Nampak tuan sekalian? Jadi, kalau jadi imam, semayang seorang-seorang, hang semayang bilah panjang mana pun. Sebab tu imam, kalau dia nak buat satu-satu benda, dia kena tengok makmum dulu. Nabi kata, فَإِنَّ فِيهِمُ الْحَاجَةِ أَوِلْ صَغِيرِ أَوِلْ كَبِيرِ. Nabi kata, pasal di belakang kamu itu orang yang mempunyai hajat. Ada yang orang mai, tuan-tuan sekalian, sakit perut pun ada. Mai-mai, Allah, sakit perut pula dah maghrib ni. Yang tu imam duk gagah, duk sujud lama. Dia kata berak dah aku dah kata ni. Kan duk sujud lama ni. Lepas tu imam pula baca panjang. Ada orang yang tua-tua yang tak boleh nak berdiri lama. Dia berdiri-berdiri dia bunyi kak 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 kak. Bunyi apa ni? Kan? Bunyi spoket motor ke? Tak. Bunyi kepala lutut duk belaga. Kan? Jangan duk jadi seksa kepada makmum macam tu. Jadi itulah yang dikatakan imam. Lepas tu suami dia juga ada amanah kepada isteri dia, kepada anak-anak dia. Dia bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Isteri pun sama. Dia ada amanah kepada suami dia. Dia ada amanah kepada anak-anak dia. Tuan-tuan, bukan seronok nak nikah aja, tapi ini amanah. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Satu hari tuan-tuan sekalian, Sayyidina Umar, ada satu budak yang dibawa oleh pak dia. Budak ni cukup ketegang. Umar ni, kalau lah dah mereka settle lah masalah, baru mereka main ke Umar kalau tak boleh settle masalah. Umar ni cukup garang. Jadi budak ni ketegang. Pak dia tibai lah. Pak dia buat macam-macam dekat dia, tak jadi juga. Lah kali dia kata, main aku bawa hampir kat Sayyidina Umar. Tak tahulah hampir kat Umar, baru hantar apa nak jadi kat hang. Pak dia kata kepada anak dia. Bila sampai depan Umar, Umar tanya, awak hang ketegang pasal apa? Umar tanya, pasal hang tak dengar cakap pak hang? Pasal hang derhaka pada pak hang? Apa kata anak tu kepada Umar? Wahai Sayyidina Umar, sebelum kau nak menghukum aku, ya Amirul Mukminin, aku nak tanya satu soalan. Lah ni, aku dikatakan derhaka kepada pak aku. Aku dikatakan tidak taat kepada pak aku. Lah ni aku nak tanya, ada tak ada bapa derhaka kepada anak? Tu dia tuan-tuan soalan. Umar kata, budak ni bukan bisa-bisa punya orang. Ada lagi perkataan tu? Tak pernah, jangan duk dengar lah kan? Tuan-tuan pun tak mau nak sebut dah pasal apa? Kan? Dekat pilihan raya lah bakal. Kan?
Yang ni bukan kaling-kaling punya orang. Kaling-kaling pula kan, bukan biasa-biasa punya orang ni. Umar kata budak ni cerdik ni. Umar kata seorang bapa boleh derhaka kepada anak dia dengan 3 perkara. Tuan-tuan, semua duk ada ni pak-pak budak habis ni. Bukan dekat pak, cucu pun ada ni. Cicit pun ada dah. 3 perkara kita boleh derhaka kepada anak kita. Yang pertama, kita tidak mencari seorang ibu yang baik kepada anak kita. Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan nak menikah, dia bukan boleh duk tangkap muat serakap korban kawan macam tu je. Kena tengok betul-betul. Nabi dah bagi garis panduan dah. Hisabiha, limaliha, lijamaliha, lidiniha. Tengok keturunan dia, tengok macam mana harta dia, tengok agama dia, tengok kecantikan dia. Nabi kata fazfar bidzatid, kalau engkau letak agama di hadapan dia, taribat yadak, maka tangan kamu akan selamat. Kamu akan selamat. Makna dia apa? Tuan-tuan keluar pi ride, naik motor pi mana-mana, tinggal isteri di rumah dengan anak-anak. Dia boleh mentadbir anak-anak kita. Dia boleh tolong pesan kepada anak suruh sembahyang subuh. Dia boleh pesan kepada anak-anak suruh baca Quran. Kita pun seronok tuan-tuan sekalian bila kita keluar. Tapi kalau kita dapat yang lebih kurang macam kita juga. Sebab tu Nabi kata di antara arba'atun minasyaqawah, 4 perkara yang membawa kepada kecelakaan. Apa dia? Di antara dia al-mar'atu su, kita ketika mana kita mendapat seorang isteri yang tidak baik. Kita cari ikut dan kita serupa dengan kita juga. Nak dapatkan isteri yang baik, kita pun kena baik lah. Kita pun dah lebih kurang macam dia. Kacau tuan-tuan sekalian. Kan di rumah, dia tak pernah duk peringat kita suruh semayang pun. Kita nak peringat dia pun, kita pun lebih kurang sama dengan dia. Sekali balik-balik rumah, kita duk ingatkan dia semayang dah. Rupanya duk melengkak depan TV. Melengkak. Dia boleh duk mangkit dengan rambut kat 5 baru balik bendang ke apa. Abang baru balik ke? Pukul Eropah dia. Baru balik dengan kuliah. Hang semayang lah. Mayang dah 2 minggu lepas. Dia boh gitu tuan sekalian. Mayang dah 2 minggu lepas. Tak jahanam kita. Naya kalau dapat macam ni tuan sekalian. Pening kepala kita. Kita suruh dia gerak subuh, dia gerak. Abang, mangkit subuh abang. Sedang-sedang tengah hari. Ni lohok bukan subuh. Oh ya ke? Terlupa dia tak. Jahanam. Jenis-jenis macam ni. Jadi tuan-tuan, tanggungjawab kita mencari isteri yang baik kepada anak, mencari ibu yang baik kepada anak. Yang kedua, Nabi kata apa? Di antara bapa yang derhaka kepada pak dia, iaitulah dia tidak memberikan nama yang baik kepada anak dia. Tuan-tuan, nama ni pun nak kena tanya orang juga. Jangan duk pakai nama ikut dan. Ni duk gabung-gabung nama pula. Adam dengan Maryam gabung-gabung jadi ayam. Contoh macam tu. Dia suka gabung-gabung nama. Tuan sekalian, pelik-pelik lah ni pun. Kan? Nama apa anak ni? Kan? Nama sekian-sekian. Ui, sedapnya nama. Dah nama saya dengan nama isteri kami gabung. Saya nampak sempoi sikit. Sempoi takut keluar benda pelik. Jaga elok tuan. Ini doa. Betul tak betul? Kita duk panggil dia doa, duk panggil dia doa tuan sekalian. Jadi dalam nak panggil orang pun kena tengok juga makna dia tu macam mana. Mahmud, contoh dia. Mahmud ni makna apa? Yang dipuji. Tiba-tiba kita panggil Mud. Ada tak ada Mud ni? Mud ni tentu makna apa? Makna dia mangkuk. Jadi dia panggil ni Mud, Mud. Dia pun mangkuk. Betul lah pun dia duk berjalan berayun, mangkuk ayun. Contoh. Dia nak berhenti dah. Kat pukul 9 kita berhenti. Kan? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Lepas tu guru kepada murid dia. Sahabat kepada sahabat dia. Yang ni di antara amanah-amanah tuan-tuan sekalian. Kan? Jadi barang orang bagi amanah apa semua ni, bagi balik kalau kita ambil barang. Yang kedua, yang seterusnya tuan-tuan sekalian, yang ketiga yang disebutkan oleh baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan jaga-jaga tentang syaitan. Nabi kata, "Ayyuhan nas, fa inna syaitana qad ya'isa min an ya'buda bi ardikum hadhihi abada." Wahai manusia, Nabi kata, wahai sahabat, aku nak abang kat hampa, setan dah putus asa dah untuk nak bawa hampa nak sembah berhala di Mekah dengan Madinah waktu tu. Maknanya setan tak ada ruang untuk nak kacau mereka supaya sembah berhala. Pasal Islam datang, berhala yang ada di Kaabah itu dihancurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan sekalian, yang Nabi takut apa dia? Nabi takut walakinnahu an yuti' fi ma siwa dhalik. Yang aku takut hampa pi turut juga yang kata perangai-perangai setan. Setan ni tuan-tuan, dia akan kacau kita. Kan? Dia akan kacau kita. Dia dah berjanji depan Allah Subhanahu wa taala.
Dia kata apa? Dia kata summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Dia kata aku akan kacau yang kata manusia daripada depan, daripada belakang, daripada kiri, daripada kanan. Dia akan kacau kita tuan-tuan sekalian. Yang kata syaitan ni, dia akan kacau. Sehingga kan ketika mana kita nak semayang pun dia kacau kita. Dia kacau macam mana? Dia suruh kita semayang. Ai, suruh kita semayang okey lah tu. Tuan-tuan, contoh dia macam mana? Tuan-tuan mai, tiba-tiba dengar orang dah baca dah surah yang apa nama rakaat yang pertama. Fatihah dah habis dah. Kan? Fatihah dah habis. Baca surah. Surah tu pun di ujung-ujung dah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Tuan-tuan baru sampai dengan motor. Dengar lam yalid wa lam yulad, dia terjun motor, dia loncok sama dengan Jackie Chan Project A tu. Pernah tengok cerita Jackie Chan Project A? Dia naik gerek tu, dia lompat lepas gitu ya. Kan? Pum, kata motor ni lari kelang kabut main nak dapat rakaat punya pasal. Betul tak betul tuan sekalian? Lari main ni, dengar sahabat bapak randuk pasal kunci penuh dalam paket. Perak main. Tok Imam pun Allahu Akbar. Dia pun dapat rakaat dengan Tok Imam. Allahu Akbar. Oh, lega dia dah. Nampak tak? Setan sudah bisik di telinga dia. Al-ajalatu minasyaitan. Setan kata hang duk parking motor apa lagi no, Tok Imam nak rokok dah no. Sagi hang masbuk, sagi payah. Tuan-tuan sekalian, masbuk ni masalah. Sebab apa? Bila naik masbuk, orang hak dah bagi salam apa semua tu, tuan-tuan tengok dia bagi salam macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Lagu duk usia belakang pula. Tadi ni kabui mana? Kabui dia panggil kat kita. Kawan pun hak duduk berdiri tu, jahanam pak-pak ni usia aku dah. Aku pun sembahyang apa? Dia duk ingat sembahyang maghrib. Leh-leh kali tuan-tuan sekalian dia duk ingat sembahyang subuh dah. Nasib baik kalau dia ingat sembahyang subuh. Kalau dia pun tak tahu macam mana aku nak bagi salam, leh kali bagi salam sambil berdiri, sembahyang terus. Ada tak ada di surah Al-Husna? Belunggu. Tidak jenis dua kali belakang. Usia apa hang tak istighfar sudahlah kat depan tu. Ni dak ada usia ni, kawan hak depan ni. Dia kata punggah, aku lubang hidung aku okey ke? Alamak, mas lupa pula. Jahanam waktu tu, tuan-tuan. Tak ada dah. Yang tu yang dia takut tu. Ngeri tuan-tuan sekalian. Kan? Takut berdiri masbuk tu. 2 minit lagi. 2 minit lagi. Hui. Berpeluh juga ceramah kat tuan-tuan ni. Baik, seterusnya tuan-tuan sekalian. Nabi SAW sebut, Nabi kata fahzaruhu, jadi beringat dengan syaitan ni. Syaitan ni kata Nabi qad ya'isa bi'ibadihil musallun. Syaitan akan kacau kita ketika mana nak semayang. Macam-macam dia main tuan-tuan. Dia main kacau kita. Kan dalam semayang pun dia kacau tuan-tuan sekalian. Antara dia apa? Dia akan ingat kepada kita benda-benda yang kita lupa. Tengah-tengah duduk semayang, Allah kunci motor tinggal di motor pula dah. Punggah. Yang Tok Imam baca panjang tuan-tuan. Dalam perut duduk maki Tok Imam. Yang Tok Imam celah ni nak baca panjang. Hang pendek-pendek sudah. Motor ku tinggal ni, kunci motor. Habis-habis semayang pipi tengok, motor pun tak main berjalan tuan-tuan sekalian. Motor duduk tinggal di rumah tu. Allah teringat. Kan? Setan duduk main kacau. Walaupun bila orang dah semayang, setan akan bersedih, tetapi kata Nabi SAW, walakinna fit tahrishi bainahum, setan kacau juga. Okey, hamba boleh semayang, fine, setan kata. Tapi aku akan kacau hamba dalam hamba duduk semayang pun, hati hamba tidak sekali, hati hamba tidak akan bersatu. Walaupun ikut Tok Imam yang sama, tetapi hati tidak sama, tuan-tuan sekalian. Pasal itu ada orang yang semayang masa muka ketika mana dulu waktu boleh salam dulu. Kan, waktu boleh salam jalan duk selawat sallallahu sambil-sambil nampak seteru kita pernah bergaduh. Dia boleh corner lap di kat tu. Kau ni corner lap pergi sana, dia pun corner lap mai kau ni. Hati tak sama tuan-tuan sekalian. Yang inilah yang dikatakan tahrish daripada setan. Jentikan daripada setan tak bagi kita bersatu. Jadi tak heran walaupun semayang tuan-tuan sekalian, tetapi duk bergaduh dalam satu saf. Allahu Akbar. Jadi beringatlah dalam bab setan. Baik, seterusnya sikit sebut, kata Nabi, fa innalakum ala nisaikum haqqan wa lahunna alaikum haqqan lakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu wa alaihinna alla ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Yang ni Nabi nak cerita hubungan suami isteri, jaga bagi elok-elok. Nabi kata apa? Fa innalakum ala nisaikum haqqan. Orang perempuan, isteri kamu ada hak kat atas kamu. Maknanya apa tuan-tuan? Kena layan depa juga.
Kita seorang suami, wajib kita bagi kepada mereka yang dikatakan nafkah zahir dan juga batin. Apa nafkah zahir? Makan, pakai, tempat tinggal, minuman, apa semua ni pendidikan wajib kita bagi. Apa nafkah batin, tuan-tuan sekalian? Bukan hanya nafkah daripada segi seksual saja, tetapi layanan, kita meletakkan mereka selaku seorang isteri. Yang tu di antara nafkah yang perlu kita bagi. Ni suruh mereka naik rabat bumbung, tuan-tuan sekalian, pebik bumbung. Hang pergi bebek bumbung kata, tu kerja hang, taat kat aku, hantar berdosa besar. Tu dia, kawan rabat bumbung jatuh bergolek patah pinggang. Syahid terus, tuan sekalian. Jadi, jaga elok-elok. Depa ada hak ke atas kita dan kita pun ada hak ke atas mereka. Saya ringkaskan. Yang seterusnya, kata Nabi SAW. Lalu Nabi menyatakan juga wastausu bin nisa'i khaira. Nabi suruh jaga wanita-wanita ni tuan-tuan sekalian. Dia suruh jaga ibu kita, isteri kita, anak-anak perempuan kita, adik-beradik perempuan kita, semua berada di atas tanggungjawab kita. Ya, yang kata orang lelaki ni, ma akraman nisa'a illa karimun wa ma ahanna nisa'a illa laimun. Nabi kata orang yang mulia tu siapa? Adalah orang yang memuliakan wanita. Orang yang hina tu siapa? Adalah orang yang menghina para wanita. Itu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Tuan-tuan, banyak lagi lah dalam Hajjatul Wada' khutbah Nabi ini. Saya mungkin tak sempat nak habis. Tetapi last sekali saya nak sebut kepada tuan-tuan sekalian. Bila Nabi habis daripada khutbah dia, Nabi membacakan ayat daripada suratil Maidah ayat yang ketiga. Nabi kata, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Nabi kata, Allahumma hal ballaghtu, ya Allah, aku telah sampaikan kepada mereka, ya Allah. Aku dah cerita dah semua kepada mereka, ya Allah. Tidakkah aku telah sampaikan kepada mereka, ya Allah? Lalu Nabi kata apa? Al-yawma naqtimu, al-yawma akmaltu lakum. Nabi petik ayat Allah Ta'ala. Pada hari ini, Allah Ta'ala telah menyempurnakan kepada kamu dinakum, agama kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan juga Allah Ta'ala kata, aku telah menyempurnakan nikmat aku ke atas kamu. Wa raditu lakumul islam madinah. Dan aku telah redha agama Islam itu menjadi agama kamu. Tuan-tuan, ayat ini sebagai ayat penanda bahawasanya Rasul yang diutuskan oleh Allah Ta'ala akan dibawa pergi dan diambil pulang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sayyidina Abu Bakar bila dia dengar macam tu, menangis teresak-esak. Sahabat Nabi yang lain bergembira. Pasal apa? Dia kata, alhamdulillah, Islam kita telah sempurna. Tetapi Sayyidina Abu Bakar menangis teresak-esak. Dia bertanya Abu Bakar, pasal apa hang menangis? Islam dah sempurna dah. Hang tak seronok ke? Abu Bakar dia angguk. Lalu Abu Bakar kata apa? Apabila sudah selesai misi seorang pendakwah, maka pendakwah itu akan dibawa pulang ke tempat dia ataupun dibawa ke tempat yang lain pula. Maknanya, bila misi Nabi dah selesai, dakwah Nabi dah selesai, saat-saat pemergian Nabi SAW makin lama makin dekat. Tuan-tuan sekalian, Nabi SAW selang 3 bulan selepas daripada bulan haji itu. Bulan haji bulan apa? Bulan Zulhijjah. Lepas itu Muharram, Safar, Rabiul Awal. 10 hijrah tuan-tuan sekalian, Nabi SAW tunaikan haji. Masuk 11 hijrah selepas daripada bulan Rabiul Awal, 8 Jun 632 Masihi, hari Isnin. Di saat itulah nafas Nabi SAW telah dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi sakit sebulan lepas daripada tu, sakit yang amat sangat, sehingga kan Nabi minta kepada Aisyah satu mangkuk. Tuan-tuan sekalian, kalau rajinlah nanti tuan-tuan search tengok dalam Google, the bowl of Prophet Nabi SAW, mangkuk hak Nabi guna. Yang mangkuk tu tuan-tuan sekalian, lah ni ada di ceknya kalau tak silap saya. Mangkuk tu, tengok mangkuk tu pun orang pakat menangis. Tengok mangkuk Nabi hak Nabi guna waktu sakit ni pun orang pakat menangis. Tuan-tuan sekalian, Nabi letak mangkuk tu, Nabi setelup tangan masuk dalam tu. Waktu tu Nabi panas sangat-sangat badan dia, sehingga kan Aisyah dia letak badan dia kepada badan Nabi. Aisyah kata, awak panas sangat ya Rasulullah. Nabi kata, kalaulah umat aku sekali panas, kami para Nabi 10 kali panas. Nabi kata, waktu tu nafas Nabi pun dah tak apa nak baik dah. Tuan-tuan sekalian,
Yang sahabat-sahabat Nabi ni terasa sangat pasal apa? Pasal Nabi dah mula menyuruh Sayyidina Abu Bakar menggantikan tempat dia untuk menjadi imam dalam sembahyang. Depa duk tengok Nabi Muhammad ni kalau tak keluar pergi perang, kalau tak keluar pergi berniaga apa semua ni, Nabi Muhammad duk sembahyang ni, duk jadi imam kami. Tapi macam mana yang kata Abu Bakar boleh pergi ganti dia pula? Sahabat Nabi, tuan-tuan, masjid Nabi sebelah rumah Nabi je. Jadi bila Nabi tak keluar ni, dia jadi tak seronok, tuan-tuan sekalian. Dan di saat itu Nabi akan suar tangan masuk ke dalam mangkuk tu. Lalu Nabi akan ambil air tu dan Nabi akan jelum kepala dia, Nabi sapu kepala dia. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Yang ni kita duk baca dalam sembahyang. Kita duk baca dalam doa. Betul tak tuan sekalian? Ya Allah, permudahkan sakaratul maut aku, ya Allah, permudahkan sakaratul maut aku, ya Allah. Ni yang kata Nabi, tuan-tuan sekalian. Jadi bila selepas daripada tengah hari, dalam kitab Rahiqil Maktum, hari Isnin, tuan-tuan sekalian, Nabi minta kepada isteri-isteri yang lain. Nabi habaq, Nabi kata, boleh dah aku nak pergi duduk rumah Aisyah. Isteri Nabi pakat buat mesyuarat, dia duk kata nampak macam Nabi suka duduk rumah Aisyah. Tak apalah dia duduk rumah Aisyah. Bila duduk di rumah Aisyah, tuan-tuan sekalian, waktu sakaratun Nabi SAW, Nabi terbaring tu, Nabi tak cakap dah waktu tu, tak cakap dah. Ada Abdul Rahman bin Abi Bakar, waktu tu ada. Abdul Rahman ni siapa? Dia ni adik kepada Aisyah. Aisyah ada dalam bilik, dua orang ni ada dalam bilik. Dan di saat itu di tangan Nabi, di tangan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abdul Rahman ibn Abi Bakar, ada kayu sugi. Nabi duk tengok kayu sugi tu. Apa Abdul Rahman duk pegang, Nabi duk tengok. Bila Nabi tengok, tuan-tuan sekalian, Aisyah nampak mata Nabi. Aisyah tanya, nak sugi ke? Nabi tak bercakap dah waktu tu. Nabi angguk kepala saja, nak sugi, tuan-tuan sekalian. Lalu Aisyah mengambil kayu sugi dan Aisyah menggigit-gigit di hujung kayu sugi itu, sebab kayu sugi ni kan keras. Dia gigit bagi lembut, jadi ayat liuk dia tu terlekat pada kayu sugi tu. Dan dia bagi kepada Nabi SAW. Nabi pun, tuan-tuan sekalian, waktu tu sakit, duk bunyi. Dalam hadis kata bunyi, duk bunyi ni. Nabi sakarat dah waktu tu. Jadi bila Nabi pun duk sugi, tuan-tuan sekalian, Aisyah pun terus pegang Nabi dan Nabi meletakkan badan dia di atas dada Aisyah. Aisyah hanya mendengar daripada mulut Nabi, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la. Yang itulah kalimah yang terakhir yang keluar daripada mulut Nabi. Maknanya apa? Aku tak sabar aku nak berjumpa dengan kekasih yang tertinggi. Aku tak sabar aku nak berjumpa dengan kekasih yang tertinggi. Dalam kitab Hayatu Muhammad, Husin Haikal kata Nabi mengangkat jari dia macam ni. Dalam kitab Rahiqil Maktum, Syekh Safiur Rahman Mubarak Furi, Nabi mengangkat tangan dia macam ni. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang menyatakan Nabi mengangkat jari dia macam ni, tuan-tuan sekalian. Bila Nabi sebut itu, sakit sangat-sangat dah. Aisyah tengok, Aisyah tak gamak, pasal Aisyah nampak macam mana Nabi letak tangan di atas bau dia, rentapan tu. Bila kena tarik nyawa daripada malaikat maut, terasa rentapan tu, tuan-tuan sekalian. Aisyah kata, aku pejam mata di saat itu. Yang hanya aku mendengar, iaitulah jari Nabi. Aku dengar bunyi jatuh. Pum, kata jatuh. Aku melihat Nabi telah meninggalkan dunia ni dan juga meninggalkan junjungan alam. Seisi-isi dunia ini telah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Aisyah kata, walaupun Nabi meninggalkan dunia ni, tetapi aku menjadi manusia yang paling gembira sekali. Pasal apa Aisyah kata jadi manusia yang paling gembira? Kerana air liur akulah benda yang terakhir yang ditelan oleh Nabi SAW sebelum menghembuskan nafas yang terakhir. Aisyah rasa seronok waktu itu, tuan-tuan sekalian. Walaupun pemergian Nabi telah memberikan kesan yang amat besar kepada umat Islam. Waktu tu di luar, tuan-tuan sekalian, dah heboh dah kata Nabi dah meninggal. Sayyidina Umar Al-Khattab, dia sehinggakan buka pedang. Dia kata, siapa yang kata Muhammad mati, dia kata aku akan pancung kepala mereka ini. Muhammad ni ibarat sebagai Musa, dia kata, yang diangkat menuju ke bukit Tursina. Muhammad ini diibaratkan sebagai Isa yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan diturunkan. Bila dia diturunkan oleh Allah, hampa jawablah sendiri depan Muhammad. Hampa kata Muhammad dah mati. Sahabat lain pakat duk teriak merong-rong. Tuan-tuan, amalan jahiliah.
antara dia terbawa-bawa amalan jahiliah apa tuan-tuan, duk tepuk dada, ya lawi, ya lahwi. Maknanya apa? Duk bernaihah, iaitulah duk teresok-esok, menangis tuan-tuan sekalian di luar ni, pakat kelang kabut, habis semua. Ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang sudah meninggalkan Islam. Pasal apa? Mereka kata bila Nabi pun dah tak ada, Islam pun dah tak ada, mereka kata. Dan di saat itu yang mereka nampak Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Dia mai tuan-tuan sekalian, Sayyidina Abu Bakar ni terkenal dengan rajulun buka, iaitulah satu orang lelaki yang suka menangis. Tapi saat itu dia tak menangis. Bila dia sampai di pekarangan rumah Nabi, orang pakai duk tengok Sayyidina Abu Bakar. Dia turun daripada kuda dia, dia tambat kuda dia, dia masuk di dalam rumah Nabi. Dia nampak sebujur tubuh kaku duk ada tang tu, dan ditutup dengan kain di muka Nabi. Dia buka kain, dia cium di dahi Nabi SAW, lalu dia menyatakan, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku tak ada mak, aku tak ada ayah. Hanglah mak aku, hanglah ayah aku. Tapi bila hang tinggalkan aku, siapa yang akan ada berada dekat dengan aku? Sayyidina Abu Bakar kata, menangis dia teresak-esak. Dia keluar daripada rumah tuan-tuan sekalian. Sahabat Nabi haduk menangis ni pakat rumun dekat dia. Lalu dia menyatakan, wama Muhammadun, dia kata, ayyuhan nas man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mat. Wahai manusia, siapa yang beribadat, siapa yang masuk Islam, siapa yang berjuang kepada Allah Ta'ala kerana Muhammad, fa inna Muhammad qad mat. Muhammad dah mati dah, hampa nak tahu tak? Dia kata macam tu. Lalu dia memeti ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wama Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul. Tidaklah Muhammad itu melainkan Rasul yang sebelum dia itu ada Rasul-Rasul hak lain. Yang mana Rasul ni bersilih ganti. Bila mati yakni mai Rasul lain. Muhammad pun macam tu. Wa ma Muhammadun illa Rasul qad khalat min qablihi Rasul. Afa imata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Adakah kalau Muhammad mati ataupun dibunuh menyebabkan hampa semua akan kalih tumit-tumit hampa? Maknanya hampa akan keluar daripada Islam. Wa man yanqalim ala aqibai, siapa yang keluar daripada Islam fala yadurrallaha syai'a, Allah Taala tak rugi sekupang pun. Sekupang tu bahasa saya lah. Tuhan tak rugi sikit pun. Kalau hangpa nak keluar pada Islam, hangpa keluarlah. Abu Bakar cukup tegas dia cakap waktu tu tuan-tuan sekalian. Sayyidina Umar yang di saat itu menghunuskan pedang dia, dia tutup pedang dia, lalu dia menyatakan, pasal apa aku macam-macam tak pernah dengar ayat ni, sedangkan ayat ni selalu aku duduk dengar di telinga aku. Pasal apa tuan-tuan? Pasal terlalu sayang kepada Nabi dan tidak dapat menerima hakikat pemisahan di antara dia dengan Nabi SAW. Hadirin mukminin rahimakumullah, selepas daripada itu tuan-tuan sekalian, yang dikatakan negara Madinatul Munawwarah yang kata munawarin bercahayanya tu hilang cahaya seketika. Pasal apa? Kerana kehilangan baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan sekalian, saya meninggalkan tuan-tuan cukup dekat ni saja. Kalau kita duk gagah panjang lagi, kesian dekat kambing kita duk golek saja. Jadi tuan-tuan, lak balik ayam mata tuan-tuan hak mana duk menangis apa semua tu. Ada juga orang menangis, ada juga dia kita menangis pasal lama sangat 9 suku tak habis lagi. Jadi saya minta maaf banyak-banyak. Insya-Allah kita akan cerita di lain waktu tuan-tuan sekalian. Kan kita akan cerita di lain waktu sambungan daripada kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa pun tuan-tuan sekalian, nak abang apa, mudah-mudahan perkumpulan kita. Sebab tu doa yang saya mula bacakan tadi, Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan perhimpunan kami pada malam ini perhimpunan yang marhum, perhimpunan yang dirahmati. Kan? Jadi kita minta kepada Allah Ta'ala supaya perhimpunan kita, perkumpulan kita berada dalam surau ni dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terima kasih, tahniah dan syabas kepada Surau Husna kerana berjaya menganjurkan program pada malam ni. Dan juga terima kasih tidak terhingga kepada pihak-pihak yang memberikan bantuan secara langsung ataupun tidak langsung, sama ada daripada medianya ataupun daripada daripada langsungnya tuan-tuan mai kepada saya ni memajukan ataupun semua pakat duk bantu program kita pada malam ni. Semua ini akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang buat satu benda baik walaupun besar zarah, Tuhan akan tengok, Tuhan akan balas. Barang siapa yang buat benda jahat walaupun besar zarah, Tuhan akan tengok, Tuhan akan balas. Mohon maaf terkasar bahasa, terlanjur bicara.
terlajak kata kepada Allah Subhanahu wa taala, saya memohon ampun. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.